Malaysia kini menghadapi krisis dalam negara ekoran daripada COVID-19. Ini memang diakui dan sebelum ini saya pernah huraikan 3 krisis utama. Satu ialah krisis kesihatan, kedua ialah krisis ekonomi, dan ketiga ialah krisis politik. Tetapi selepas belanjawan dibentangkan dan dengan pelaksanaan PKP secara bersyarat, timbul lagi 2 krisis, iaitu krisis pendidikan dan krisis keyakinan. Masalahnya ialah belanjawan 2021 tidak mengatasi ataupun menghadapi dan menangani 5 krisis ini, iaitu kesihatan, ekonomi, politik, pendidikan dan juga keyakinan. Nah, saya ingin huraikan perkara ini berdasarkan 5 krisis yang harus ditangani dengan serius oleh belanjawan 2021. Satu ialah krisis kesihatan. Di sini tentulah dinyatakan bahawa pihak kerajaan telah pun memperuntukkan 38 bilion sebagai satu dana untuk tahun ini. Tetapi ia telah pun dikurangkan kepada 17 bilion ringgit. Dan kami tidak lihat mengapa ia harus dikurangkan, kerana sememangnya perlu ada satu dana yang cukup besar untuk menghadapi masalah ekoran daripada COVID-19. Sebaliknya kita lihat bahawa sungguh pun dinyatakan bahawa peruntukan untuk kesihatan telah pun dinaikkan sebanyak 4.3%. Tapi ia jauh daripada kenaikan di bawah belanjawan 2020 oleh Pakatan Harapan, di mana peratusan kenaikan adalah 6.6%. Daripada 30.6 bilion sebelum ini 2019 adalah 28.7 bilion. So jelas sekali kalau kita lihat kenaikan untuk kesihatan di bawah PH dalam keadaan tanpa COVID-19 adalah kenaikan sebanyak 6.6%. Tetapi dalam keadaan COVID sekarang hanya dinaikkan sebanyak 4.3%. Ia jauh tidak mencukupi. Suri yang betul. Kerana sungguh pun ia tidak ada kaitan mungkin dengan COVID, kerana COVID telah pun ada peruntukan khas atau khusus sebanyak 38 bilion. Tapi tidak boleh dinafikan oleh kerana COVID-19. Kita lihat bahawa beban untuk kesihatan naik. Semua berkurung dalam rumah. Semua tak boleh bersenam. Tentu dari aspek kesihatan ada impak dan juga kesan buruk ni. Dan dengan kesan ekonomi, kita lihat penurunan untuk peruntukan seperti dengan izin, bekalan untuk farmasi daripada belanjawan 2020 1.9 bilion dikurangkan sebanyak 74% kepada 513 juta ringgit saja. Itu sesuatu yang saya rasa zalim, kerana dalam keadaan ekonomi yang tidak menentu, ia harus kalau tidak dinaikkan, sekurang-kurangnya dinaikkan. Dan kita lihat belanjawan secara keseluruhannya telah dinaikkan sebanyak 8.6%. Mengapa bila belanjawan dinaikkan sebanyak 8.6%? Untuk sektor kesihatan hanya 4.3%. Sedangkan dalam belanjawan 2020 dinaikkan sebanyak 6.6%. So di sini kita boleh lihat banyak itu sektor-sektor dalam aspek kesihatan pun telah dikurangkan. Kerana sungguh pun kononnya naik sebanyak 4.3%, jangan lupa itu juga merangkumi kenaikan gaji. So dari aspek sebenar, iaitu kenaikan sebenar, saya rasa ia indah khabar dari rupa. Ia jauh daripada sasaran untuk memberikan tambahan dari segi perkhidmatan kesihatan kepada rakyat jelata. So itulah sebabnya kita lihat krisis kesihatan tidak ditangani. Dan dengan pengurangan tabung COVID-19 daripada 38 bilion kepada 17 bilion ringgit, ia adalah sesuatu yang silap.
Dan kita harap bolehlah ditambah balik seperti mana juga yang dicanangkan oleh Yang Berhormat Ketua Pembangkang, Yang Berhormat Port Dickson. Kedua ialah berkaitan dengan krisis ekonomi. Kita lihat bahawa banyak cadangan telah dibuat. Nah, saya nak tanya, tadi kita lihat apabila Yang Berhormat Pekan ucap, saya nak tahu sama ada belanjawan ini diluluskan oleh Kabinet. Adakah belanjawan ini diluluskan oleh Kabinet? Tidak ada satu menteri pun ada di sini sekarang. Tidak ada. Adakah belanjawan ini diluluskan oleh Kabinet? Kerana sekiranya diluluskan oleh Kabinet, mengapakah menteri-menteri Kabinet daripada UMNO tidak menimbulkan ataupun mengutarakan dua-dua syok yang telah disebutkan oleh Yang Berhormat dari pekan tadi? Adakah belanjawan ini tidak diluluskan oleh Kabinet? Ini saya harap dapat jawapan, satu jawapan yang jelas. Dan 6 cadangan yang telah pun diutarakan oleh pihak Pakatan Harapan. Satu ialah tentu kenaikan sumber untuk Kementerian Kesihatan tidak diberikan. Khususnya untuk Sabah yang menghadapi krisis COVID yang terbesar di Malaysia. Mengapa tidak ada satu bantuan secara, kalau bukan secara menyeluruh atau blanket, sekurang-kurangnya bersasar. Nampaknya sekarang bukan bersasar, tersasar. Hanya untuk 20,000, RM1,000 kepada 20,000 pemandu taksi dan juga peniaga-peniaga kecil, tapi untuk seluruh rakyat Sabah tidak ada langsung. Saya rasa itu ada sesuatu yang tidak boleh diterima. Dan mengapakah peruntukan untuk Sabah dikurangkan? Di bawah belanjawan 2020, kita naikkan kepada 5.2 bilion ringgit. Tetapi kali ini 2021 diturunkan kepada 5.1 bilion ringgit. Belanjawan naik 8.6%, tapi untuk Sabah turun 100 juta ringgit. So itu sesuatu yang menunjukkan bahawa Sabah masih tidak diberikan keutamaan dan penekanan yang sewajarnya. Kedua, syur-syur ialah untuk kita harap oleh daripada PH kenaikan bantuan kebajikan secara bulanan daripada RM200-300 kepada RM1,000. Ini pun tidak dilaksanakan. Sungguh pun dijanjikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri, tapi janji ini tidak ditepati. Ketiga, lanjutkan moratorium. Dan cadangan ini saya harap sekurang-kurangnya kepada akhir bulan Mac. Tapi ini tidak diluluskan. Kedua ialah subsidi gaji untuk mewujudkan 600,000 pekerjaan. Ada usaha untuk mewujudkan 500,000 pekerjaan, tapi kami harap bahawa ia boleh disegerakan dengan memberikan subsidi secara langsung. Bukan sahaja kepada pekerja, tapi juga kepada majikan. Kelima ialah menambah peruntukan untuk pendidikan. Dan keenam ialah peruntukan untuk NFCP, National Fiberization Connectivity Plan, dan juga menaik taraf infrastruktur air untuk Selangor, Kelantan dan Pahang. Di sini kita tidak lihat enam show ini diberikan perhatian yang sewajarnya. Kita harap boleh ditimbang semula supaya krisis ekonomi dapat ditambah, dapat diatasi dengan tambahan daripada bantuan-bantuan yang diperlukan kepada sektor yang perlukannya, khususnya SME dan juga pekerja-pekerja. Kita lihat bahawa jumlah pekerjaan yang kehilangan dinyatakan oleh Yang Berhormat Menteri Sumber Manusia telah mencecah 1 juta orang. Bantuan segera harus diberikan, khususnya kepada SME. Salah satu cadangan ialah lanjutkan moratorium di mana 8 juta rakyat Malaysia dan syarikat boleh dibantu. Bukan seperti sekarang, moratorium secara bersasar hanya bantu 645,000 individu. Bandingkan dengan 8 juta sebelum ini, tak sampai 10% pun. Saya rasa itulah sesuatu yang tidak boleh diterima. Ketiga ialah krisis politik. Memang diakui umum bahawa kerajaan Perikatan Nasional telah kehilangan majoriti di Parlimen. Dan itulah sebabnya ini harus diberikan pertimbangan. Dengan keinginan untuk membahaskan ataupun diusulkan satu usul undi tidak percaya, itu menunjukkan bahawa Perikatan Nasional kehilangan majoriti. Dan sungguh pun begitu,
Kami di sini mahu kita bersatu padu supaya menangani krisis COVID-19. Ini harus didahulukan. Dan daripada Pakatan Harapan dan Pembangkangan menentang sekeras-kerasnya usaha untuk melaksanakan magiran ataupun emergency untuk menyelesaikan masalah politiknya. Ini sesuatu yang tidak boleh diluluskan. Dan kami menjunjung titah yang di-Pertuan Agong menolak permintaan emergency ini kerana ia tidak mementingkan negara. Dan samping itu tidak harus juga diadakan pembubaran parlimen untuk adakan pilihan raya umum. Dan saya ingin menyatakan pendirian parti saya dan saya percaya pun Pakatan Harapan sekiranya pihak kerajaan benar-benar ikhlas dan jujur untuk mengadakan perundingan tentang kepentingan negara termasuk hala tuju negara, jemputan untuk menjadi ahli Majlis Tindakan Ekonomi Negara, ini boleh dipertimbangkan dan diterima. Kami rela berikan sumbangan untuk memberikan adik-adik bernas demi kepentingan rakyat supaya kita dapat bersatu padu menghadapi krisis ekonomi, politik dan juga kesihatan yang saya sebut tadi. Tapi tentulah kita harap janganlah main politik dengan menubuhkan jasa dengan peruntukan 85.5 juta ringgit. Ini harus ditolak sama sekali. Dan kami bersedia untuk bersama dengan semua ahli parlimen yang menentang peruntukan jasa menolaknya supaya ia tidak boleh diluluskan. Dan saya pun terkejut bahawa Yang Berhormat Menteri Komunikasi dan Multimedia nampaknya tidak tahu bahawa ada peruntukan sebegitu besar. Timbalan Menteri lebih tahu. So kalau Menteri dan Timbalan Menteri pun tak senada, kita tak tahu. Nampaknya Timbalan Menteri lebih berkuasa daripada Menteri, mungkin kedua-dua mereka kena tukar jawatan. Krisis pendidikan, itu sesuatu yang tidak diberikan perhatiannya sewajarnya. Untuk tahun ini kerana COVID-19, 4 bulan sahaja. Pelajar hanya pergi ke sekolah untuk 4 bulan dalam tahun ini. Datuk betul? Itu adalah satu kehilangan pendidikan, peluang pendidikan dan juga latihan sumber manusia. Dan mengapa pihak kerajaan tidak berikan perhatian yang sewajarnya? Tengok, di bawah itu belanjawan 2020. Peruntukan untuk pendidikan dinaikkan daripada 60.2 bilion kepada 64.1 bilion ringgit. Kenaikan 6.5%. Tetapi di bawah Perikatan Nasional, ia hanya dinaikkan 1% saja. 64.1 bilion kepada 64.8 bilion ringgit. Hanya 1% saja. Bajet dinaikkan 8.6%, pendidikan hanya dapat kenaikan 1%. Ini saya rasa bukanlah sesuatu yang menunjukkan keutamaan dan juga penekanan kepada sektor pendidikan, dan di sinilah peluang untuk kerajaan untuk secara berani mendigitalisasikan sektor pendidikan. Sama ada kita memastikan broadband connectivity yang lebih baik, lebih pantas, ataupun memastikan ada komputer riba dan komputer untuk kanak-kanak di sekolah, termasuk di peringkat universiti. Kerana dalam tahun ini hanya 4 bulan, masa pembelajaran itu satu kehilangan yang saya rasa kalau kita buat satu anggaran adalah berpuluh-puluh bilion ringgit dari segi kehilangannya. Dan saya harap bahawa perkara ini harus diberikan penekanan supaya kita masuk ke era baru dalam aspek pendidikan. Digitalize education dengan izin. Yang betul. Yang terakhir ialah krisis keyakinan. Krisis keyakinan adalah sesuatu yang harus diberikan perhatian. Saya telah sebut bahawa kalau kita lihat belanjawan, kenaikan 8.6%. Tapi tidak ada semua sektor yang mendapat layanan yang sama rata. Ada perasaan tidak puas hati di kalangan Sabah seperti yang saya sebut tadi. Juga di kalangan masyarakat bukan Melayu, ada masyarakat India tak puas hati, masyarakat Cina pun tak puas hati.
di mana untuk masyarakat Cina contohnya telah kurang sebanyak 77%. Cuba bajet naik 80.6%. Kita harap layanan yang sama rata boleh diberikan. Dan saya nak tanya di sini, adakah sekolah-sekolah yang telah diberikan perhatian oleh Belanjawan 2021 selain daripada sekolah vernacular dan sekolah kebangsaan seperti sekolah agama, tahfiz, pondok, sekolah asrama rakyat, sekolah asrama swasta, adakah juga diberikan peruntukan kerana tak sebut langsung dalam Belanjawan 2020? Dan ini adalah penting supaya dalam keadaan COVID-19 sekarang, marilah kita pastikan kenaikan belanjawan peruntukan sebanyak 8.6% boleh dinikmati oleh semua rakyat. Marilah kita pastikan belanjawan 2021 adalah belanjawan perpaduan yang dapat menyatu padukan rakyat, bukanlah satu belanjawan politik atau belanjawan pelali. Saya sebut belanjawan pelali kerana dalam keadaan yang sungguh mencabar, tidak ada usaha untuk menangani 5 krisis yang saya sebut. Janganlah belanjawan ini dianggap sebagai satu miss opportunity. Sesat di hujung jalan, harus balik ke pangkal jalan. Let this be an extraordinary budget in extraordinary times. Dari sini Pertua. Jangan benarkan ia menjadi satu ordinary budget in extraordinary times. We need an extraordinary minister and also government to deal with the crisis. Jangan kita ada satu belanjawan pelali. Akan-akan kita hanya sambil lewah saja. Kita perlu ada satu belanjawan perpaduan dan pindah tolak apa yang tak betul, khususnya peruntukan jasa yang ditolak oleh semua rakyat Malaysia. Marilah kita pastikan belanja perpaduan kerja dan berikan manfaat untuk semua rakyat Malaysia, demi rakyat, bagi rakyat, untuk rakyat. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Bro.